Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam subjek tilawah hari ini, kita akan belajar tentang tajwid, iaitu hukum tajwid yang akan kita pelajari pada ini adalah nun mati dan tanwin. Okey, apabila kita bercakap tentang nun mati dan tanwin, okey, kita tak akan lari daripada 5 hukum ni, iaitu yang terdapat ni lah, okey, hukum izhar khalqi, hukum iklab, hukum idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah dan juga ikhfa hakiki. Okey, cuma pada hari ini kita akan sentuh 2 sahaja hukum, okey, iaitu hukum izhar khalqi dan juga iklab. Okey, kita akan pergi satu-satu. Okey, hukum izhar. Okey, izhar adalah apa dia? Okey, membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang, iaitu tanpa dengung lah. Okey, apabila bertemu dengan 6 huruf-huruf izhar. Okey, kalau ikut pada definisi kat sini, huruf izhar terdapat 6 huruf, iaitu, okey, tengok pada nota ni. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Okey, alif tu sama ada alif ataupun hamzah. Okey, dia sama. Okey, ha, kha, ain, ghin, ha. Itu di antara huruf-huruf izhar. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, sama ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ataupun bertemu dengan huruf ha, atau bertemu dengan huruf kha, atau bertemu dengan huruf ain, ghin atau ha. Okey, bacaannya mesti jelas. Bacaannya mesti terang, tak boleh dengung. Maksudnya dekat situ kita kena baca, tak boleh lama-lama kat situ. Sebab kalau lama nanti dia jadi dengung. Kita kena baca jelas. Okey, izhar sendiri bermaksud jelas. Apa maksud khalqi? Okey, khalqi maksudnya khalqum. Okey, apa kaitan halkum dengan huruf-huruf ni? Okey, untuk makluman murid-murid, huruf alif, ha, kha, ain, ghin, ha adalah huruf yang keluar ataupun tempat keluar huruf ni adalah melalui halkum. Sebab itu kita panggil dia sebagai hukum izhar khalqi, iaitu jelas di halkum. Okey, faham setakat ni ya? Okey, cuba tengok sekarang ni, kita tengok pada contoh izhar. Okey, macam yang kita dengar tentang definisi izhar tadi, bacaan dia mesti jelas bukan? Okey, sekarang kita tengok contoh dia untuk lebih faham. An'amna. Okey, an'amna. An'amna. Okey, kat situ nun mati bertemu dengan huruf ain. Okey, ain adalah salah satu huruf izhar. Jadi nun mati bertemu dengan ain, bacaan dia mesti jelas. So kita baca tak boleh panjang. Okey, kena baca dengan jelas kat situ. An'am. An'amna. Okey, contoh seterusnya yanha. Yanha. Okey, yanha. Kemudian contoh yang seterusnya yanhauna. Yanhauna. Okey. Kemudian contoh seterusnya wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Kat situ pun jelas, tak ada dengung-dengung. Okey, setakat ni boleh untuk hukum izhar. Okey, dan seterusnya kita akan tengok hukum iklab. Okey, apa itu iklab? Okey, iklab iaitu menggantikan huruf nun, menggantikan huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim mati. Okey, bila berlaku ni? Okey, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Okey, kadar panjangnya 2 harakat. Okey, penulisan iklab juga sering diberi tanda dengan huruf mim kecil. Okey, biasa dalam penulisan Rasam Usmani, okey, dia akan, untuk hukum iklab dia akan ada huruf mim kecil. Okey, huruf iklab ada satu sahaja. So murid-murid sangat senang nak ingat hukum ni, iaitu huruf ba. Kalau jumpa dalam Al-Quran, mungkin nun mati bertemu dengan tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi kat situ adalah hukum iklab. Ataupun murid-murid nampak huruf mim kecil. Okey, mim kecil. Maksudnya kat situ dia nak tunjukkan situ adalah hukum iklab. Okey, jom kita tengok contoh-contoh iklab. Yumbitu.
Okey, ingat tadi waktu definisi kadar panjangnya 2 harakat. Fam bi fam bi. Okey, seolah-olah macam kita menyebut huruf mim. Okey, seperti suara huruf mim kalau kita ingat pada definisi tadi. Okey. Yastambitunahu. Okey. Yastambitunahu anbiya'a. Okey, boleh. Okey. Okey, kalau tengok pada contoh ni tak ada mim kecil, betul? Okey, sebab yang ini penulisan biasa. Okey, nak tengok penulisan Dasar Osmani. Okey. Okey, seperti ini. Okey, ada mim kecil dekat atas. Okey. Setakat ni Ustazah rasa faham kan? Okey, walaupun yang ini dia ada mim kecil di atas. Okey, bacaan dia sama saja. Bacaan iklab dia sama saja. Cuma membezakan yang tadi tak ada mim kecil. Okey. Tapi yang tadi kita kenalkan iaitu hukum iklab. Okey, bila tengok yang ini kita lebih lagi kenal lah. Okey, sebab nun mati bertemu dengan ba and then ada mim kecil. Mim kecil tu menunjukkan hukum iklab. Mim baini yadaihi. Okey, tapi murid-murid jangan terkeliru pula dengan wakaf mim tu. Okey, nanti kita akan belajar tanda-tanda wakaf. Tapi sekarang kenal betul-betul mim kecil di atas huruf nun mati bertemu dengan ba ataupun tanwin bertemu dengan ba. Okey. Contoh yang kedua dia bagi mim ba'di mitsaqih. Okey. Mim ba'di mitsaqih. Kena dengan kadar 2 harakat. Kenapa 2 harakat ya? Okey, 2 harakat adalah sebab dia nak membunyikan dengung ataupun mim kat situ. Mim bai. Kalau tak ada 2 harakat tu nanti dia akan jadi izhar. Dia akan jadi jelas. Mim bai kan. Kalau pendek mim bai dia akan jadi hukum izhar. Tapi bila kita sebut huruf mim tu dengan kadar 2 harakat, dia akan jadi macam dengung kan. Mim bai, mim ba. Okey. Saya rasa untuk hukum iklab dan hukum izhar itu sahaja. Sekiranya murid-murid tak faham dan memerlukan lebih lagi penjelasan, sila WhatsApp Ustazah personal. Ustazah akan terangkan. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih sudi menonton.